الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya dapat lagi kita berkumpul pada malam yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Seterusnya selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya dakwah Islam, sampainya iman, sampainya syariat kepada kita. Yang sunati dengan pengurusi barisan imam, Bilal, Siap dan seterusnya, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan menyambung lagi bacaan kitab Zahratul Murid. Kita masih lagi berada pada muqaddimah Fadilatul Ilmi wal Ulama, iaitu suatu muqaddimah, satu pengenalan pada menceritakan tentang kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, man a'ana talib al-ilmi أعطاه الله كتابه بيمينه ومن أحب طالب العلم فقد أحب الأنبياء ومن أحب الأنبياء كان معهم ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض الأنبياء فجزاؤه جهنم. Artinya, barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu, diberi akan dia oleh Allah surat amalannya dengan tangan kanan. Dan siapa kasih akan talibal ilmi, sungguhnya kasih ia akan anbiya. Dan barang siapa kasih akan anbiya adalah ia serta mereka itu. Dan barang siapa benci akan talibul ilmi, maka sanya benci ia akan anbiya, maka balasannya jahannam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif rahimahullah taala, orang yang menuntut ilmu, man a'ana talibal ilmi, orang yang menolong penuntut ilmu. Ada orang nak menuntut ilmu di tempat kita, ada pelajar, ada ahli qaryah kita,
ada sahabat kita, ada saudara-saudara kita, anak-anaknya, ataupun anak kita sendiri yang nak pergi menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu, nak pergi belajar, maka kita menolongkan seorang tersebut di dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberi surat amalan dengan tangan kanan. Maksudnya amal-amalnya itu akan diberikan melalui tangan kanan. Dan barang siapa yang kasih akan penuntut ilmu, sungguhnya kasih ia akan ambil. Kalau orang yang mencintai penuntut ilmu, suka tengok orang menuntut ilmu, maka dia secara tak langsungnya kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi-nabi yang lain. Jadi orang yang kasih ataupun suka ataupun suka kepada orang menuntut ilmu, maka dia kasih, dia cinta, dia suka kepada para anbiya. Jadi orang ini nak sebut musannif rahimahullah ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa perlu kita untuk memberikan perhatian kepada orang yang nak menuntut ilmu. Kalaupun kita tak mampu untuk menuntut ilmu seperti orang tersebut, paling kurang kita ada saham, kita ada juga bahagian pahala kita, iaitu dengan menolong orang menuntut ilmu, ataupun paling kurang suka tengok orang menuntut ilmu. Jadi kalau kita tengok ada orang yang suka menuntut ilmu, kita tak menghalang dia, kita suka, kita bagi galakkan kepada dia, maka itu pun kita akan mendapat ganjaran, kita akan mendapat pahala, kita akan mendapat sesuatu perkara yang baik yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW menyebut kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun rabi'an fatahlik wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu, alim. Ini sebuah anjuran kepada baginda Nabi SAW. Kun aliman, hendaklah kamu jadi orang yang alim, orang ada ilmu. Kalau tak mampu, au muta'alliman, tak mampu jadi alim, tak mampu jadi orang yang menuntut ilmu, jadi orang yang ada ilmu, jadi ulama, maka paling kurang au muta'alliman, ataupun jadilah orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu. Macam kita sekarang ni tu Pak, kita dianggap muta'alliman. Au mustami'an, tak mampu juga jadi penuntut ilmu, tak mampu juga jadi orang yang duduk di medan ilmu, paling kurang jadi nombor 3, au mustami'an, jadi orang yang mendengar ilmu. Tak mampu juga, sibuk sangat. Nak jadi alim dah memang jauh dah. Nak muta'alim, nak belajar ilmu pun tak ada masa, sibuk dengan kerja. Nak mendengar ilmu pun tak ada masa juga. Paling kurang au muhibban, yang keempat. Tak mampu jadi orang yang alim, tak mampu jadi muta'alim, tak mampu jadi mustami', orang yang mendengar ilmu. Paling kurang jadi nombor 4 Nabi kata au muhibban, ataupun orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, kata Nabi SAW, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Siapa yang kelima? Muta'alim tak, alim pun tidak, muta'alim pun tidak, mustami' pun tidak, muhibban pun tidak. Orang yang alim pun bukan dia, orang yang menuntut ilmu pun bukan dia, orang yang mendengarkan ilmu pun bukan dia, orang yang mencintai ilmu dan menuntut ilmu pun dia bukan. Maka jangan jadi orang yang kelima ini, bukan daripada keempat-empat tadi. Fatahlik, kata Nabi SAW,
binasalah kamu. Jadi dalam hadis ni Nabi kata apa? Kita ni paling kurang ada duduk di salah satu daripada 4 golongan tadi. Jadi apa yang kita baca di sini disebut musannif paling kurang orang yang mencintai ilmu ataupun orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Maka itu termasuk di dalam doa baginda Nabi SAW, termasuk di dalam jagaan Allah SWT, termasuk di dalam golongan yang Nabi anjurkan untuk kita jadi, dan golongan yang tidak binasa, iaitu golongan yang kelima, bukan daripada 4 golongan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalaupun kita tak mampu nak jadi alim dah, paling kurang kita duduk nombor 2 tu muta'alim. Kalau mustami' dengan muhib, bawah sangat. Kita cinta dah menuntut ilmu, majlis ilmu kita suka, tapi tak sempat datang. Tapi itu nombor 4. Kita nak jadi muta'alim, paling kurang yang nombor 2. Kalau kata kita tak mampu jadi alim, jadilah muta'alim. Baik. Maka barang siapa yang kasih kepada penuntut ilmu, orang yang suka kepada orang yang menuntut ilmu, sungguhnya kasih ia akan anbiya. Kenapa? Orang yang suka kepada penuntut ilmu, maka dia sebenarnya suka dan cinta kepada para anbiya, para nabi. Kerana para nabi ini tuan-tuan, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak meninggalkan harta yang dalam bentuk material. Harta dalam bentuk rumah, harta dalam bentuk emas, harta dalam bentuk dinar, harta dalam bentuk duit ringgit, harta dalam bentuk tanah dan sebagainya. Akan tetapi warisan yang mereka tinggalkan, yang ditinggalkan oleh para anbiya, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, adalah ilmu. Sebab tu kalau kita suka dekat ilmu, cinta penuntut ilmu, otomatik kita suka, kita cinta pusaka yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, warisan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis kita baca tuan-tuan, semuanya para anbiya ini, mereka itu tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan harta, akan tetapi apa yang mereka tinggalkan adalah al-ilmu. Jadi kita kena rebut peluang juga untuk mendapatkan warisan Nabi SAW, iaitu ilmu. Sebab warisan dalam bentuk yang lain kita suka kan. Dalam bentuk harta siapa tak nak? Kan? Abang faraid kan semua nak, kalau boleh nak lebih dekat dia. Kan? Kalau orang bagi ada tanah 10 hektar, takkan kita tak nak? Itu harta dunia. Itu harta yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tapi harta yang ditinggalkan oleh Nabi, takkan kita tak nak? Sebab benda itu kita mungkin tak nampak dengan ain ataupun dengan zahir. Kita memang tak nampak. Ilmu kita tak nampak, pahala pun kita tak nampak. Tapi mata benda yang lain, benda-benda yang bersifat dengan yang nampak pada ain kita, nampak pada mata kita, itu kita nampak, kita nak, kita rebut dan sebagainya. Jadi hari ini berapa ramai tuan-tuan kita tengok orang-orang yang berusaha untuk mencari harta yang tidak ditinggalkan Nabi SAW, tetapi dalam masa yang sama tinggalkan harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tidak mau mencari harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kalau boleh kita nak dulu, harta dunia pun kita nak juga. Tapi harta yang ditinggalkan oleh Nabi, iaitu ilmu, kita pun nak. Baik. Jadi orang yang suka, orang yang cinta tuan-tuan kepada penuntut ilmu, maka ia suka akan cinta dan cinta kepada para anbiya. Dan barang siapa kasih akan anbiya adalah ia serta mereka itu. Dan barang siapa yang kasih akan anbiya,
maka adalah ia serta mereka itu, yakni orang yang suka, yang cinta kepada Nabi, para anbiya, maka mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak dengan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita dekat dunia ni tuan-tuan, kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekat akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang cinta pada di dunianya, dia cinta kepada sesuatu perkara ataupun dia cinta kepada orang yang menjadi idola dia dekat dunia, maka di akhirat pun dia akan duduk dengan orang tersebut. Al-mar'u ma'a man ahab, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat kelak beserta dengan orang yang dia cinta di dunia dia dulu. Kalau kat dunia dia cinta dengan idol-idol, idola-idola, bola sepak, penyanyi, pelakon dan sebagainya, maka tidak mustahil di akhirat nanti Allah Ta'ala akan kumpulkan dia dengan idola-idola yang dia idolakan tersebut. Sebab tu kita kena letak di dunia kita, idola kita yang paling utama sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah tuan-tuan, tak salah kalau kata kita nak minat, nak idola kepada siapa-siapa, tapi jangan terlalu melebih-lebih berbanding kita idolakan, kita sukakan kepada Nabi SAW. Sebab itu yang utamanya. Sebab kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita akan cinta pada waktu kita di dunia. Di akhirat kita akan kumpul dengan orang yang kita suka waktu mana kita duduk dunia. Maka orang yang suka kepada Nabi, orang yang cinta pada anbiya, kepada para nabi-nabi, maka di akhirat pun mereka akan dikumpulkan dengan para anbiya. Al-mar'u man ma'a man ahabba. Jadi nak cinta kepada Nabi ni macam mana tuan-tuan? Iaitu dengan banyak kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara yang lain, sebab baginda Nabi SAW telah lama meninggalkan kita. Kita tidak dapat melihat lagi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam yang nyata. Di alam yang nyata ni kita tak nak dapat jumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi dah lama 1000 tahun yang lebih wafat, meninggalkan kita. Jadi bagaimana kita nak cinta kalau kata kita tak kenal, iaitu dengan banyak menyebut nama Nabi, banyak selawat kepada Nabi SAW. Tanda seorang itu suka, tanda seorang itu cinta kepada seseorang adalah kerana dia banyak mengingatkan seseorang tersebut. Kan tuan. Jadi kalau kita cinta, kita suka kepada seorang di dunia ini, tanda dia apa? Tandanya kalau kita banyak menyebut nama dia. Man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Orang yang cinta kepada sesuatu, aktsara min zikrih, dia akan banyak untuk menyebut sesuatu tersebut. Kalau kata kita cinta kepada Nabi, kita akan banyak sebut nama Nabi, kita akan banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu dia tanda cinta kepada Nabi, maka dia kena selawat kepada Nabi SAW. Dan kalau kata dia itu tidak banyak selawat kepada Nabi, tak banyak menyebut nama Nabi, tak banyak ingat nama Nabi SAW dalam hatinya, maka itu tanda dia tidak cinta kepada baginda Nabi SAW. Sebab cinta kita kepada Nabi, kasih kita kepada Nabi berbeza dengan kasih orang yang dapat melihat secara langsung wajah, tubuh, sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabat Nabi, mereka cinta dengan Nabi kerana mereka dapat melihat Nabi sendiri. Tengok wajah Nabi, duduk bersama Nabi, tengok batang tubuh Nabi, tengok sosok Nabi, tengok cara Nabi berjalan, tengok cara Nabi makan, tengok cara Nabi bergaul dengan para sahabatnya. Maka di situ akan timbulnya apa? Mahabbah, timbulnya cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian sahabat ada yang datang menyebut cinta mereka kepada Nabi ini lebih lagi daripada cinta mereka kepada diri dia dan keluarga dia sendiri.
Tapi kita ni macam mana nak hadirkan cinta kita kepada Nabi sedangkan Nabi dah wafat, sedangkan kita tak berpeluang untuk hidup dan melihat Nabi SAW. Maka kata ulama, kita kena banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah kita akan dikumpulkan kelak bersama baginda Nabi SAW. Adapun secara tidak zahir, maka mungkin tak seorang itu nak melihat Nabi. Mungkin bila di dalam mimpi. Tapi secara zahir kita tak boleh lihat. Di alam yang nyata macam ni, secara yaqadah kita tak boleh lihat. Tak dapat dah melihat Nabi itu hidup, tak dapat dah melihat. Tapi di dalam mimpi boleh. Orang yang direzekikan Tuhan bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata seorang itu cinta sungguh kat Nabi, banyak dia selawat Nabi, insya-Allah Allah Taala rezekikan dia untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, bahkan mungkin boleh melihat secara yaqazah. Yaqazah nampak nyata, tapi bukan Nabi, tapi di dalam alam yang lain. Oh, dia seorang yang nampak, orang ni tak boleh nampak. Sebab dalam hadis Nabi kata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yaltamisu bi." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani, sungguh dia melihat aku. Fa inna syaitan la yaltamisu bi. Betul. Sungguhnya syaitan dia tidak dapat menyerupai aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadha. Siapa yang mimpi, yang tengok aku dalam mimpi, kata Nabi, faqad ra'ani yaqadha, sayarani yaqadha. Dia akan mungkin mampu untuk melihat aku secara yaqadha, secara jaga, bukan dalam mimpi. Tapi tak ramailah tuan-tuan yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala akan buat rezeki kat kita untuk bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan. Kemudian katanya lagi, dan barang siapa benci akan talibul ilmi, maka sanya benci ia akan anbiya, maka balasannya jahannam. Siapa yang nak benci pada orang untuk ilmu ni, kata dia, maka benci ia akan anbiya. Orang yang benci menuntut ilmu, maka dia benci pada para anbiya, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Dia benci orang yang nak mencari harta yang ditinggalkan oleh para anbiya. Dia benci kepada orang yang nak mencari peninggalan ataupun warisan anbiya, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana dia benci kepada ilmu, benci pada penuntut ilmu, tak suka tengok orang menuntut ilmu, maka seolah-olah dia telah benci kepada para anbiya, seolah-olah dia telah benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang menuntut ilmu ni, jangan kita duk benci dekat dia. Jangan kita rasa dengki dekat dia. Tolong dia. Apa yang boleh kita patut tolong, tolong. Sebab Allah Ta'ala akan ganjarkan juga apa yang kita menolong tersebut. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia pun akan dapat seperti mana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu di kalangan kita, kita tolong dia. Kalaupun kita tak mampu menolong, jangan kita menyekat dia untuk menuntut ilmu, selagi mana ilmu yang dia tuntut itu dibenarkan di dalam syarak. Ilmu yang dia tuntut itu berdasarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ilmu yang dia tuntut itu daripada orang-orang, daripada ahli-ahlinya yang betul. Kalau dia pergi menuntut ilmu yang sesat, itu wajarlah kita sekat dia. Sebab itu menutupkan jalan sadduz zara'i, untuk kita menutupkan kebatilan, kita menyekat kemungkaran. Maka itu wajib ke atas kita untuk menghalang dia daripada melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Kalau kata dia menuntut ilmu yang sesat, ilmu yang syirik pada Allah, ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah,
ilmu-ilmu yang tidak dibenarkan belajar di dalam Islam. Adapun dia menuntut ilmu yang lain, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu warisan yang ditinggalkan oleh Nabi, ilmu fardu ain, tauhid, akidah, fiqh, tasawuf, kita galakkan, jangan duk sekat. Kemudian wa inna la talibul ilm syafa'ah mislu syafa'atil anbiya walau fi jannatil firdaus 10,000 qasrin wa fi jannatil khuldi 100 madinah min nur wa fi jannatil ma'wa 30,000 darajah min yaqut ahmar walahu bi kulli dirham yunfiquhu fi talabil ilmi min al-hur al-ain bi'adadi nujumi samai dunya wa bi'adadil malaikah wa man safaha talibal ilmi harramallahu jasadahu 'ala an-nar wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bara'atan minan nar ala wa inna talibal ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara janazatahu. Dan bahwasanya bagi orang menuntut ilmu itu syafaat seumpama syafaat anbiya, dan baginya pada syurga jannatul firdaus 10,000 mahlikat. Allah Ta'ala bagi orang yang menuntut ilmu ini ada syafaat. Ini bab ni kadang orang tersilap faham. Kata syafaat ni ada dekat Nabi je. Sedangkan kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, kita tengok pendapat-pendapat yang disebutkan oleh ulama, syafaatul uzma itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang selain daripada syafaatul uzma bukan hanya Nabi, tapi para orang yang mati syahid, syuhada dapat bagi syafaat. Alim ulama, para awliya juga mereka dibenarkan ataupun diberikan kelebihan Allah SWT untuk memberi syafaat sama seperti mana syafaat yang diberi kepada bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nak cerita yang bertuan-tuan, syafaat ini bukan hanya pada nabi. Syafaat ini ada pelbagai ataupun dalam beberapa jenis. Hanya yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu dipanggil syafaatul uzma, pertolongan syafaat yang besar, iaitu syafaat mana ketika hari kiamat kelak baginda Nabi SAW meminta kepada Allah SWT untuk mempercepatkan hisab. Itu tentang itu yang dipanggil sebagai syafaatul uzma, syafaat yang besar. Syafaat ni tak ada orang yang boleh bagi melainkan Nabi kita Muhammad SAW, hatta sehingga nabi-nabi yang lain pun tak ada. Ni Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi kita Muhammad, special untuk Nabi kita Muhammad boleh dapat bagi syafaatul uzma. Dan syafaatul uzma ni dapatnya bukan hanya kepada umat baginda Nabi Muhammad sahaja, tapi juga dapat kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, bahkan ke semua umat manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat. Kesemuanya umat manusia itu berhak untuk mendapat, merasai syafaatul uzma, syafaat yang besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, syafaat besar ni, syafaatul uzma ni syafaat ketika mana Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepatkan hisab di mahsyar nanti. Sebab pada ketika mana mahsyar itu, sebahagian ulama mengatakan tempoh mahsyar, duduk di padang mahsyar saja berpuluh ribu tahun. Setengah mengatakan 40,000 tahun. Itu lama tu, 40,000 tahun. Kita hidup di dunia ni 60 tahun pun belum tentu. Kan? Nak duduk, bangun semula kita duduk di padang mahsyar, semua umat manusia daripada Nabi Adam sampai akhir zaman duduk berkumpul di situ nak menunggu untuk dihisabkan amalan masing-masing. Kan? Duduk itu. Berapa ribu tahun duduk itu nak hisap seorang-seorang. Itu dia. Daripada zaman Nabi Adam pun seorang, sampailah orang yang terakhir waktu berlakunya kiamat. Nak hisap seorang-seorang itu pula daripada sejak dia balik sampai dia meninggal dunia.
Atau sebagian ulama kata terlalu lama waktu tu sehingga mengatakan ada pendapat 40,000 tahun. Maka umat manusia waktu tu tuan-tuan duduk di dalam keadaan masing-masing. Ada yang rasa panas sungguh, ada yang rasa sejuk, ada yang rasa sederhana, ada yang peluhnya dekat buku lari, ada peluhnya dekat pinggang, ada peluhnya itu parah-parah hidung lah. Nak tenggelam, nak lemah dengan peluh sendiri, peluh yang panas pada waktu tu dianggap dikatakan matahari sedengkal daripada kepala, panas matahari. Maka itu atas amalan masing-masing. Kalau orang itu amal yang baik, amal yang soleh waktu di dunia, dia ini orang yang taat ibadah, orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada waktu juga dia akan rasa sejuk saja. Orang yang jahat, buruk amalnya di dunia, banyak melakukan maksiat pada Allah, tak dengar perintah Allah, tak dengar larangan Allah, tak buat apa Allah Ta'ala suruh, tak tinggalkan apa Allah Ta'ala larang, dia termasuk daripada golongan orang fasik, orang yang asin, orang yang melakukan maksiat. Maka waktu tu dia rasa panas yang teramat panasnya. Macam mana panas tu tuan-tuan? Allah Alam. Kita panas baru-baru ni pun dah rasa macam teruk sangat dah. Tengah hari nak keluar tak boleh. Duduk dalam rumah tak pasal aircon memang tak boleh. Itu panas kita di Malaysia ni. Malaysia tak pergi di tempat lain. Di negara Arab, di padang pasir tu lagi panas. Musim panasnya. Itu panas dunia. Itu panas di masa nanti. Wallahu a'lam. Maka umat manusia waktu tu ramai-ramai pergi kepada Nabi Adam AS untuk meminta syafaat, minta tolong kat Nabi Adam supaya Allah Ta'ala cepatkan, kami tak larat ada nak tunggu panas. Kan? Ramai-ramai pergi dekat Nabi Adam AS. Mereka kata, wahai Adam, kamu ini bapa manusia. Kamu ni orang yang pertama, manusia pertama yang Allah Ta'ala cipta. Tolong, minta tolong bagi kami ni, bagi pihak kami, minta tolong pada Allah supaya cepatkan hisab ni. Kami tak tahan, tunggu lama dah panas. Maka apa kata Nabi SAW? Aku tak boleh bagi waktu ni. Aku tak mampu nak tolong kamu. Pada ketika ni aku tak mampu. Sebab apa? Aku malu dengan Allah Ta'ala. Hari ini hari yang aku malu dengan Allah Ta'ala, tak mampu nak minta apa. Kenapa Nabi Adam kata? Kerana di dunia, waktu dulu, waktu hidup dulu di dunia, di syurga dulu kan Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia, aku pernah buat perkara yang Allah Ta'ala larang, iaitu menghampiri dan memakan buah daripada pohon khuldi. Sedangkan Allah Ta'ala melarang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin, kata Allah. Wahai Adam dan Hawa, wala taqraba, jangan kamu kedua kamu menghampiri hadhihi syajarah, pohon ini, pokok ini. Fatakuna minadh zalimin, kamu berdua akan menjadi daripada kalangan orang-orang yang zalim. Tapi last sekali apa juga Nabi Adam makan, dia sebabkan tu Nabi Adam diturunkan ke dunia. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, kita back to basic, kembali kepada akidah kita. Pada zahirnya nampak Nabi Adam itu melakukan maksiat. Maksiatlah sebab Allah Ta'ala larang dia berbuat. Pada zahir nampak macam buat maksiat, tapi pada hakikatnya bukan. Itu hanya asbab wal musabbab. Sebab musabab sahaja, kerana Allah Ta'ala nak turunkan umat manusia ni di dunia. Dan last sekali nak lahir siapa? Nabi SAW. Kalau kata Nabi Adam tak makan, tak turun kat dunia. Kita pun duduk kat surga. Tapi itu dah takdir Allah. Dah asbab dan musabab saja Allah Ta'ala nak buat bagi Nabi Adam makan. Sebab tu kita jangan kata-kata itu adalah dosa. Tidak. Para Nabi maksum, terpelihara mereka daripada salah dan daripada dosa. Walaupun secara zahir nampak macam salah, tapi Nabi Adam tidak bersalah, tidak berdosa. Maka Nabi kadang-kadang malu, aku sebab pernah makan. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Adam ke dunia. Tapi ada
cerita kisah Nabi Adam dan Nabi Musa AS. Sebahagian kisah ini disebut dalam syarah bagi kitab Jawhar Tauhid, kitab Tuhfatul Murid. Nabi Musa katakan Nabi Adam, wahai Adam, sebab kamulah kita duduk dekat dunia lagi. Nabi Musa katakan Nabi Adam, wahai Adam, kerana kamulah kita ni kat dunia. Sebab apa? Kamu pergi makan buah tu apa? Kalau kata kamu tak makan, kita ni duduk di syurga dah. Nabi Musa katakan Nabi Adam AS. Nabi Adam kata apa? Wahai Musa, adakah kamu ini telah melawan ataupun mengingkari perkara yang telah Allah Ta'ala takdirkan berpuluh ribu tahun sebelum terjadinya aku ni? Sebelum adanya aku, Allah Ta'ala berpuluh ribu tahun waktu tu Allah Ta'ala dah takdirkan dah, kata pada waktu tersebut aku makan dan diturunkan ke dunia. Ini dicerita dalam bab qada qadar, dalam kitab Tuhfatul Murid. Itu cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Maka umat manusia balik. Nabi Adam kata, aku tak mampu nak beri syafaat, tak mampu nak tolong kamu pada hari. Pergi pula semuanya kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun bagi jawapan yang sama, tak mampu. Kemudian singkat cerita lagi, pergi pula kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun kata, aku pun tak mampu nak tolong kamu pada hari ini. Aku pun malu dengan Allah, malu dengan Tuhan. Dulu aku pernah bunuh orang waktu mana aku duduk di dunia dulu. Jadi Nabi Musa kan pernah tumbuh seorang lelaki Bani Israel sampai mati. Bukan niat nak bunuh, tapi tumbuh saja. Maka mati tu. Itu kekuatan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala bagi mukjizat kuat. Nabi Musa kata tak mampu, aku pun malu dengan Allah Ta'ala. Lepas tu pergi pula kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa pun jawab perkara yang sama. Aku pun tak mampu juga nak bagi syafaat hari ini. Aku malu juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dulu. Waktu mana aku menyebarkan dakwah, menyampaikan risalah agama Allah, syariat Allah, umat aku sendiri nak sembah aku, kan? Kristian. Umat aku sendiri nak sembah aku malu dengan Allah Ta'ala. Kamu pergi cari malu. Maka umat manusia itu pergilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, khatamul anbiya'i wal mursalin. Pergi minta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Akulah yang bagi syafaat pada waktu ni. Pada waktu ni, akulah yang mampu bagi syafaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, bangunlah kamu daripada sujud kamu itu, mintalah apa yang kamu nak minta, aku akan tunaikan. Maka Nabi Muhammad SAW minta untuk mempercepatkan hisab tersebut. Maka Allah Ta'ala perkenankan dan dicepatkanlah hisab pada waktu hari kiamat pada padang mahsyar, pada mahsyar tersebut. Maka itu yang dikatakan Tuhan dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menolong ke semua umat manusia waktu itu, bukan hanya umat dia saja. Itu. Adapun syafaat yang lain boleh alim ulama boleh bagi, ini penuntut ilmu, alim ulama. Kemudian syuhada, orang yang mati syahid boleh bagi syafaat. Para awliya pun boleh untuk bagi syafaat. Sebab itu tuan-tuan, di dunia ini kita hidup jangan duk musuh dengan para wali Allah. Di dunia ini kita hidup jangan duk musuh dengan para alim ulama mukhlisin, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang dia tidak ada